Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pembangunan eksekutif EDP dilihat sebagai satu pelaburan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan di negara ini. Bagi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, EDP akan terus menjadi satu komponen penting bagi perkembangan para pegawai kanan seperti yang diaspirasikan dalam Kertas Putih Pertahanan Pertama 2004 untuk menjamin kecemerlangan pembangunan dalam kepimpinan dan menjana profesional. Menteri Pertahanan kedua menjelaskan perkara tersebut kemarin semasa majlis penutupan Program Pembangunan Eksekutif ke-16 2021. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menekankan akan pentingnya bagi para pemimpin untuk berubah, meningkatkan perkembangan dan mengekalkan persekitaran yang sentiasa berubah, terutama dengan peningkatan pesat teknologi. Justru perlunya menanai integriti peringkat tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada negara. Given the growing uncertainties, government continue to face difficulties in balancing priorities for the benefit of the people and nation within the constraint of resources. This reinforces the need for strong advocacy for a whole of government and nation approaches. For any organization, we must strive to better ourselves by raising the organizational capabilities, transforming ourselves, and ensuring our policies are aligned towards achieving the national development agenda, and for us is the realization of Brunei Vision 2035. Program kali ini disertai 28 peserta dari Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Kementerian Pertahanan dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura turut menyertai program 3 bulan ini yang bertujuan memberi pengetahuan dan latihan mengenai perspektif dan rangka kerja konsepsi dalam bidang dasar dan pengurusan awam. Majlis diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Pusat Kawalan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berfungsi untuk memantau keseluruhan operasi jambatan berkenaan. Dengan beroperasi 24 jam sehari, pusat kawalan tersebut membantu para petugas untuk bertindak cepat sekiranya terjadi kemalangan atau aktiviti yang tidak diingini berlaku. Pusat Kawalan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dirasmikan kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Otoriti Jambatan Brunei diberi kepercayaan melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada 17 Mac 2020, seterusnya mengaktifkan pemantauan jambatan secara berterusan pada 17 Disember 2020. Bagi memudahkan lagi operasi pemantauan secara menyeluruh, 294 kamera litar tertutup telah dipasang di sepanjang jambatan. Beberapa inisiatif telah diambil bagi memajukan konsep kecekapan tenaga, antaranya program audit tenaga. Menurut Menteri Tenaga, Energy Efficiency Standards and Labelling Order SLO 2021 diperkenalkan dengan objektif utamanya untuk mempromosi dan memastikan penggunaan produk dan peralatan elektrik cekap tenaga di negara ini. Ia antara lain akan membantu mencapai aspirasi untuk mengurangkan intensiti tenaga kepada 45% menjelang tahun 2035 sekaligus memberi manfaat kepada pengguna kerana akan membantu mengurangkan bil-bil elektrik melalui pengurangan penggunaan elektrik. Berucap pada pembukaan Energy Team Week bagi persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein berkata, negara Brunei Darussalam telah mencapai tenaga yang boleh diperbaharui dengan kapasiti 4.9 megawatt. Mengenai tema peralihan tenaga ke arah masa depan yang mampan, Yang Berhormat menjelaskan ia selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Tenaga 2020 hingga 2025 di bawah Objektif Strategik 3 Tenaga Hijau yang menggesa bagi keselamatan tenaga bagi jangka masa panjang dan kemampanan negara. DAS has also made important strides in the sustainable energy front over the past few years. This includes installing solar PV to provide electricity to families in rural areas of Blight and Tutong, and the recent installation of 100 kilowatt solar PV system at the Temburong District Office in Bangar, and also installing 75 units of solar-powered LED street lights along the road of Kampung Peradaian in the Temburong District. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Menteri Tenaga. Brunei MICE minggu ini mempamerkan inovasi teknologi terkini bagi tenaga baharu dan produk-produk tenaga. Juga diadakan seminar dan simposium yang antaranya membincangkan perkembangan dan dasar tenaga baharu. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Memang tidak dapat dinafikan Al-Quran mempunyai syafaat tinggi yang membawa pembacanya ke tahap yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran juga menuntut umat Islam untuk sentiasa menegakkan kebenaran dan menyeru manusia untuk menggunakan minda serta intelek dengan sebaik-baiknya agar berupaya untuk menghayati kuasa dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berucap pada Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 2021, peringkat akhir malam tadi, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan, negara Brunei Darussalam amat beruntung kerana ramai golongan kanak-kanak dan belia sudah pandai membaca Al-Quran dan semakin ramai yang sudah digarap potensinya hingga diangkat ke status qari dan qari'ah. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin juga menegaskan Musabaqah Tilawatil Quran merupakan landasan yang perlu dipertahankan serta diperluaskan secara berterusan demi melahirkan lebih ramai belia yang benar-benar memahami dan menghayatinya sehingga ke peringkat menerapkan roh Al-Quran dalam budaya kerja dan budaya hidup. Apa yang dihasratkan adalah belia sebagai generasi penerus yang menyemaikan budaya mempelajari Al-Quran sepanjang waktu dan hayat agar menjadi insan yang seimbang. Ia bukan sahaja celik kepada keadaan semasa tetapi juga celik Al-Quran sebagai satu konstan yang merentasi masa. Ke arah ini, disinilah keperluan bagi para belia di negara ini untuk berani melakukan perubahan, berani melangkah ke hadapan, menyahut dan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada peringkat akhir ini, 5 qari dan 5 qari'ah memperdengarkan bacaan mereka masing-masing. Sementara 97 peserta, ini termasuk 37 peserta qari'ah, bertanding dalam peringkat saringan yang bermula 31 Mac hingga 3 April lalu. Johan Qari Awang Afiq Hariri bin Haji Mat Daud dan Johan Qari'ah Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Mereka menerima piala-piala pusingan dan iringan wang tunai RM2,000 serta sijil penyertaan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Musabaqah Al-Quran ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang dilaksanakan sejak tahun 80-an dan sehingga berjaya melahirkan ramai qari dan qari'ah belia yang berkaliber dan mampu bersaing ke peringkat yang lebih tinggi.
Penggunaan platform digital dapat membantu memperkemas proses bagi memantau perkembangan dan kualiti karbon di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut diperkenalkan semasa sesi market engagement bagi projek peruntukan aplikasi mengesan jejak karbon dan penanaman pokok serta perkhidmatan penyelenggaraan. Sesi anjuran Shell Lifewire Brunei sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Ahli panel antaranya terdiri daripada Urustia Perubahan Iklim Brunei BCCS dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri dari Kementerian Pembangunan termasuk Darussalam Enterprise Day. Projek antara lain bertujuan bagi mengurus dengan mudah pengeluaran karbon domestik sekaligus menyokong negara mencapai matlamat menjadi negara yang rendah karbon dan iklim yang berdaya tahan. Aplikasi telefon bimbit tersebut dijangka disiarkan pada bulan November tahun ini. Antara yang hadir Deng Hajah Rosita binti Haji Hassan, Pengurus Nilai Dalam Negara BSP selaku pengerusi Shell Lifewire Brunei dan Shirley Sikon, Ketua Peralihan Tenaga BSP. Kementerian Tenaga mengadakan simposium mengenai net metering and small scale solar semasa agenda tenaga yang boleh diperbaharui menjadi tumpuan energi Teamweek di persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE. Simposium tersebut sejajar dengan Pelan Strategik 2020 hingga 2025 Kementerian Tenaga di bawah Objektif Strategik 3 Tenaga Hijau yang menyasarkan pencapaian jangka masa panjang bagi sekuriti tenaga negara Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Simposium antara lain menggariskan peranan net metering sebagai pemangkin perubahan ke arah tenaga yang lebih bersih dan berdaya mampan dijana oleh sistem solar PV berskala kecil. Perbincangan juga menyentuh mengenai penglibatan dan sumbangan belia dalam integrasi tenaga yang boleh diperbaharui dalam menyumbang agenda perubahan iklim kebangsaan. Di bawah program net metering, ia akan membantu para pemilik sistem solar PV berskala kecil mengurangkan penggunaan elektrik. Program tersebut bersama usaha-usaha seumpamanya adalah antara inisiatif-inisiatif awal ke arah mempercepatkan usaha kerajaan dalam penggunaan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 masih kekal 256 kes selepas tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Menurut Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, memaklumkan tiada kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang. Manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 115 kes. 775 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,445 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 439 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 138,841 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Solat sunat hajat, membaca ratib al-atas dan solat fardu asar berjemaah. Anjuran Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR diadakan bagi memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa terhindar daripada bala dan segala penyakit, khasnya wabak COVID-19, serta untuk keselamatan semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan. Hadir Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
MKKJR dalam pada itu menyeru semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan doa di samping meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dengan memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Tentera Udara Diraja Brunei terus berkembang selaras peredaran masa dengan memperoleh sistem pertahanan udara dan peralatan penerbangan yang membolehkannya untuk terus memainkan peranan dan menjalankan amanah dengan berkesan. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei sempena Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Brunei ke-55. Majlis diadakan di Pusat Gerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim dalam ucapannya berkata, penekanan sentiasa diberikan kepada kepentingan latihan dan kursus baik di dalam maupun di luar negara. Ini kerana sistem dan kelengkapan yang canggih tidak dapat menggantikan bahagian paling penting dalam sesebuah organisasi iaitu anggota-anggotanya. Majlis diselajurkan pemeriksaan kawalan perbarisan diketuai oleh Meja Udara Pengiran Abdul Aziz bin Pengiran Datuk Paduka Haji Abdul Wahab. Sesuai dengan peranannya, Tentera Udara Diraja Brunei juga memainkan peranan dalam membantu Task Force COVID-19 kumpulan bantu dalam menangani dan membenteras wabak COVID-19. Skim Biasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional BPTV bagi sesi akademik 2021-2022 dibukakan bagi para pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menyatakan, Skim BPTV merupakan projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 yang disediakan oleh pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional di negara ini. Orang ramai khususnya para penuntut lepasan sekolah di peringkat O yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dialu-alukan untuk memohon bagi mendapatkan biasiswa skim BPTV. Surat Pemberitahuan Bilangan 1 2021 dan borang permohonan skim BPTV BPTV/A boleh dimuat turun menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Borang-borang yang lengkap diisi serta dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar ke Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan tidak lewat pada hari Rabu 30 Jun 2021 pukul 4 petang. Bagi keterangan lanjut mengenainya boleh merujuk ke Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan tingkat 5 Kementerian Pendidikan atau menghubungi talian 2380 019 atau melalui email scholarship@moi.gov.bn. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemandu kenderaan yang terlibat dalam satu insiden kemalangan melibatkan sebuah kenderaan dan motosikal di kawasan Kampung Salam Bigar berdekatan Gedung Serbaneka Faizi, Jalan Muara. Dalam kejadian sekitar pukul 7.21 malam pada Selasa 22 Jun itu, penunggang motosikal mendapat kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hasil siasatan awal keanggotaan penyiasat Balai Polis Berakas, kemalangan dipercayai berpunca daripada tindakan pemandu semasa hendak memasuki simpang di kawasan berkenaan. PPDB menyarankan pemandu kenderaan terlibat untuk tampil segera ke Balai Polis Berakas bagi membantu siasatan. Seperti peruntukan yang ditetapkan di bawah Seksyen 34-1 Penggal 68, para pemandu yang terlibat dalam sebarang kemalangan diberikan tempoh 7 hari untuk memberikan maklumat kepada pihak berwajib dan jika gagal akan dihukum denda sejumlah RM4,000 dan pemenjaraan selama 6 bulan. Sehubungan itu, PPDB juga memohon kerjasama orang ramai bagi mengongsikan sebarang maklumat berhubung kejadian tersebut.